Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam temu bual perdana kali ini yang membawakan satu topik atau tajuk hak saya sebagai warga negara adalah menikmati keamanan dan tanggungjawab saya sebagai warga negara adalah menanam semangat patriotisme. Okey, baiklah. Terlebih dahulu saya memperkenalkan panel jemputan dalam temu bual kita kali ini. Cik Nurul Atikah binti Muhammad Zamri yang merupakan seorang pelajar sarjana muda dalam jurusan pendidikan moral. Okey, baiklah. Apa khabar Cik Nurul Atikah? Alhamdulillah, saya sihat. Terima kasih kepada saudara moderator. Okey, baiklah. Hak setiap warga negara ini dilindungi dan dijamin oleh perlembagaan dan undang-undang dalam sesebuah negara. So, apakah yang dimaksudkan dengan perkataan hak itu sendiri? Boleh Cik Atikah kongsikan? Okey, baiklah. Hak itu adalah sesuatu perkara yang dimiliki secara semula jadi oleh manusia, dan ianya tidak boleh diambil ataupun dirampas oleh orang lain. Okey, jadi setiap individu mempunyai hak sendiri dalam melakukan sesuatu perkara ataupun aktiviti untuk diri mereka sendiri, di mana tiada siapa yang boleh melarangnya kerana itu adalah hak ataupun kehendak mereka sendiri. Okay, jadi hak juga ialah merupakan sesuatu yang tetap ataupun mutlak yang menjadi milik seseorang, di mana penggunaannya bergantung kepada diri mereka sendiri dengan adanya rasa tanggungjawab. Okey, jadi secara lazimnya hak ini adalah perkara yang telah ditetapkan dan ianya tidak boleh dinafikan. Hak juga merupakan satu peraturan kepada manusia untuk melakukan sesuatu perkara yang dibenarkan ataupun dimiliki oleh mereka. Okey, jadi hak juga merupakan satu tuntutan yang munasabah terhadap kebebasan seseorang individu dalam melaksanakan aktiviti mereka yang tertentu. Okey, antara contoh hak yang perlu seseorang manusia miliki ialah hak pendidikan, hak bersuara, hak perlindungan, hak asasi manusia dan juga sebagainya. Okey, baiklah. Di mana hak bukan sahaja ada pada diri individu, malah kerajaan dan juga organisasi juga mempunyai hak mereka yang tersendiri dalam mengurus. Baiklah, perkongsian yang sangat menarik dari saudari Cik Atikah. Baiklah, bagaimana pula pandangan saudari Atikah tentang warga negara menurut saudari Atikah sendiri? Adakah semua rakyat di negara Malaysia ini kita boleh katakan semua warga negara? Boleh saudari Atikah kongsikan? Okey, pada pandangan saya, warga negara ni ialah merujuk kepada penduduk ataupun rakyat yang menduduki sesebuah negara yang terdiri daripada penduduk asli tempatan dan juga orang asing, di mana orang asing ini adalah mereka yang telah diterima menjadi rakyat negara tersebut mengikut undang-undang yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Okey, untuk soalan saudara iaitu mengenai adakah semua rakyat di Malaysia boleh dikatakan semuanya adalah warga negara, pada saya jawapannya adalah tidak. Okey, kerana menurut statistik penduduk pada tahun 2021 yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia iaitu DOSM, jumlah penduduk Malaysia adalah 32.75 juta dan jumlah tersebut adalah menunjukkan 91.3% iaitu 29.91 juta adalah warga negara, manakala 8.7% iaitu bersamaan 2.84 juta adalah bukan warga negara Malaysia. Okey, untuk membezakan rakyat Malaysia itu warga negara atau tidak adalah berdasarkan kad pengenalan iaitu MyKad warna biru untuk warga negara Malaysia, manakala MyPR yang berwarna merah dan juga MyCAS yang warna biru, yang warna hijau untuk bukan warga negara. Okey, MyPR adalah pemasutakan tetap yang berstatus bukan
warga negara yang berkelayakan berdasarkan atas permit masuk daripada Jabatan Imigrasi Malaysia, dan juga manakala pemegang MyCAS adalah pemaustatin sementara yang berstatus bukan warga negara. Terima kasih saudari Atikah di atas perkongsian yang sangat menarik. Ada yang masih di kalangan kita tidak mengetahui bagaimana seseorang itu mendapat kerakyatan atau dapat diiktiraf sebagai warga negara Malaysia. Boleh saudari Atikah kongsikan? Terima kasih. Okey, bagi mendapatkan kerakyatan ataupun diiktirafkan sebagai warga negara Malaysia adalah melalui 4 cara, iaitu melalui kekuasaan undang-undang, pendaftaran, naturalisasi ataupun kemasukan dan juga pergabungan wilayah. Okey, yang pertama iaitu melalui kuat kuasa undang-undang mengikut perkara 14, di mana orang yang lahir pada ataupun selepas Hari Malaysia iaitu pada 16 September 1963 akan diiktiraf sebagai warga negara Malaysia. Okey, cara yang kedua adalah melalui pendaftaran iaitu perkara 15, di mana seseorang wanita yang berkahwin dengan warga negara Malaysia dan yang mana perkahwinannya telah didaftar sebagai warga negara sekiranya dia masih bersuami ataupun suaminya adalah warga negara. Selain itu, seseorang yang di bawah umur 21 tahun boleh didaftar sebagai warga negara sekiranya sekurang-kurangnya ibu ataupun bapanya adalah seorang warga negara. Okey, cara yang ketiga adalah warga negara melalui naturalisasi ataupun kemasukan, iaitu mengikut perkara 19. Okey, cara ini adalah di mana seseorang yang berumur lebih daripada 21 tahun dan bukan warga negara Malaysia boleh memohon kewarganegaraan Malaysia, iaitu melalui kemasukan, tetapi dengan syarat bahawa dia telah bermaustatin di persekutuan sekurang-kurangnya 10 tahun dan di dalam tempoh 12 tahun sebelum tarikh permohonan itu, dan berniat hendak bermaustatin tetap di persekutuan serta berkelakuan baik dan mempunyai pengetahuan yang memadai dalam bahasa Melayu. Okey, jadi cara yang terakhir ialah pencantuman ataupun pergabungan wilayah menurut perkara 22, iaitu sekiranya terdapatnya wilayah baru yang diterima masuk ke dalam Malaysia selepas Hari Malaysia, Parlimen dia boleh menetapkan individu itu di dalam wilayah tersebut adalah sebagai warga negara. Okey, baiklah saudari Atikah. Kita sudah pun mengetahui definisi hak dan definisi bagi maksud warga negara itu sendiri. So, sebagai warga negara, apakah hak warga negara yang perlu diketahui oleh masyarakat? Kalau kita tengok sejak kebelakangan ini, banyak isu-isu seperti buli, penganiayaan dan lain-lain. Jadi, kita perlu ketahui hak kita sebagai warga negara. Boleh saudari Atikah kongsikan? Okay, sebagai warga negara, terdapat beberapa hak yang mereka perlu ketahui, iaitu hak kehidupan, hak kebebasan diri, hak kesamarataan, hak kebebasan bergerak, hak bersuara, hak beragama, hak berpendidikan dan juga sebagainya. Okey, jadi apakah itu hak kesamarataan? Hak kesamarataan ini adalah hak di mana semua orang adalah sama rata di sisi undang-undang, di mana mereka berhak untuk mendapatkan perlindungan dengan sama rata di sisi undang-undang. Okey, seterusnya adalah hak kebebasan bergerak pula. Secara amnya, setiap warga negara ini mempunyai hak untuk bergerak bebas dan mereka bebas untuk tinggal di mana-mana sahaja di dalam bahagian negara, melainkan ianya terdapat undang-undang berkenaan dengan keselamatan negara, ketenteraman negara, kesihatan awam ataupun hukuman pesalah. Dan seterusnya ialah adanya hak
untuk mendapatkan pendidikan. Okey, di mana pendidikan ini adalah wajib untuk dinikmati oleh semua rakyat, di mana mereka akan mendapat pendidikan yang berkualiti, iaitu bukan hanya tahu kemahiran membaca, malah boleh mengira, menulis dan jika perlu diberikan kepada mereka. Bukan ini sahaja hak yang ada, tetapi banyak lagi hak kewarganegaraan yang perlu diketahui oleh mereka. Terima kasih saudari Atika. Seperti yang kita sedia maklum, kebebasan bergerak merupakan hak warga negara Malaysia. So, sewaktu negara dilanda wabak pandemik COVID-19, kita dihadkan untuk bergerak. Adakah ia melanggar kebebasan hak kebebasan asasi? Boleh Atika kongsikan? Ya betul, seperti yang saya katakan sebentar tadi, kebebasan bergerak ini adalah kebebasan asasi warga negara Malaysia. Akan tetapi ianya tidaklah melanggar hak kebebasan asasi rakyat. Ini kerana kebebasan asasi warga negara ini adalah tidak mutlak, di mana di dalam perlembagaan juga telah menetapkan beberapa cara, iaitu bagaimana kebebasan warga negara boleh disekat yang mengikut undang-undang, iaitu berkenaan dengan keselamatan negara, ketenteraman awam dan juga kesihatan awam. Okey, jadi kerajaan telah hadkan rakyat untuk bergerak kerana ianya adalah salah satu inisiatif yang digunakan oleh kerajaan untuk mengawal COVID-19 daripada terus menular dengan lebih luas. Okey, jadi ini adalah salah satu cara untuk menjaga negara dari meningkatkan pesakit yang terkena COVID. Walau bagaimanapun, Mahkamah telah menyatakan bahawa kebebasan asasi di bawah perlembagaan harus diaplikasikan seluas yang mungkin dan sebarang undang-undang yang mengehadkannya harus diaplikasikan sesempit yang mungkin. Terima kasih saudari Atika, perkongsian yang sangat-sangat mantap. Okey, apabila kita diiktiraf sebagai warga negara, kita tidak terlepas daripada sebarang tanggungjawab. So, apakah tanggungjawab warga negara kepada negara? Boleh saudari Atika kongsikan kepada kami semua? Okey, baik. Antara tanggungjawab warga negara kepada negara adalah mengundi pemimpin negara melalui sistem pilihan raya. Okey, apakah itu pilihan raya? Pilihan raya ni ialah proses pemilihan barisan kepimpinan dan juga sebahagian daripada penentu masa depan negara dan juga proses yang perlu disertai serta diraihkan melalui warga negara yang layak. Okey, peluang untuk membuat pilihan ini adalah tidak boleh disia-siakan oleh warga negara dalam konteks pemilihan kepimpinan bagi menggerakkan sistem demokrasi. Okey, pilihan raya ini juga adalah kayu ukur kepada kejayaan ataupun kegagalan demokrasi tersebut. Bagi memajukan mencapai kemajuan, negara memerlukan rakyat yang dedikasi dan juga komited untuk melaksanakan tugas dan juga tanggungjawab masing-masing. Terima kasih saudari Atika. Kita pergi pula soalan yang seterusnya. Apakah implikasi atau kesan sekiranya ada sesetengah warga negara tidak bertanggungjawab terhadap negaranya sendiri? So, Atika boleh kongsikan? Baiklah, kesan ataupun implikasi kepada warga negara yang tidak melaksanakan tanggungjawab seperti melaksanakan tanggungjawab mengundi ialah terhakisnya keharmonian ataupun perpaduan kaum. Okey, ini kerana warga negara yang tidak bertanggungjawab ini akan menyebabkan wakil rakyat yang tidak sepatutnya menjadi pemimpin telah terpilih. Okey, jadi kesannya kesalahan pemilihan wakil rakyat ini akan menyebabkan perpaduan kaum terhakis kerana
pemimpin ini kurang mengutamakan kerjasama kaum di dalam parti masing-masing, dan ini juga telah memberi kesan yang tidak baik kepada negara. Ini kerana tiadanya persefahaman yang sama di antara rakyat dan juga wakil pemimpin. Okey, oleh itu kita ni sebagai warga negara yang bijak perlulah melaksanakan tanggungjawab bagi mempertahankan hak mengundi, supaya ia tidak sewenang-wenangnya orang yang tidak layak ini mendapatkan jawatan tersebut. Saudari Atikah ada menyatakan kebebasan bersuara adalah kita bebas untuk bercakap, berkongsi pandangan, tetapi kita perlu ikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. So, apakah cara untuk menyuarakan pandangan mengenai hak kewarganegaraan ini? Boleh Atikah kongsikan? Saya rasa cara yang sesuai adalah melalui platform media sosial, di mana warga negara ini boleh menggunakan platform media seperti Facebook, Twitter dan juga sebagainya sebagai salah satu platform yang sesuai untuk menjadikan tempat menyuarakan pandangan. Okey, ini kerana platform ini tempat yang mudah digunakan pada zaman sekarang, dan ia telah menjadikan salah satu platform yang sangat popular untuk dimanfaatkan bagi mengekspresikan ataupun menyatakan apa sahaja pandangan mereka terhadap isu-isu di dalam negara maupun di luar negara. Jadi selagi ia tidak melampaui batas, ia boleh. Okey, ini kerana media sosial ini mempunyai ciri-ciri yang menarik di dalam untuk menyuarakan pandangan rakyat, iaitu ianya mudah diakses, tidak dikenakan sebarang charge, dia juga mudah digunakan, dia yang telah menjadikan ia sebagai mesra pengguna. Okey, jadi selain itu kita juga boleh menyuarakan pandangan di laman sesawang yang rasmi untuk memberikan pandangan kita. Terima kasih saudari Atikah. Soalan yang seterusnya ini ditujukan kepada yang gemar bermain media sosial dan meluahkan pandangan di media sosial. Jadi soalan saya, adakah relevan menyuarakan pandangan melalui Facebook, Twitter dan sebagainya? Boleh saudari Atikah kongsikan? Seperti yang saya katakan sebentar tadi, menyuarakan pandangan melalui media sosial ini adalah platform yang sangat relevan. Ini kerana media sosial juga berperanan sebagai orang tengah yang memberikan maklumat kepada masyarakat mengenai perkara yang mereka boleh lakukan ataupun memaparkan kepada pihak pemerintah mengenai ketidakpuasan hati rakyat melalui komen yang diberi. Okey, media ini juga berperanan untuk memberi peluang kepada rakyat untuk menyuarakan hasrat dan juga isi hati mereka kepada golongan pemerintah. Okey, jika berlakunya sebarang kejadian yang melibatkan ketidakpuasan hati rakyat dan pihak pemerintah, ia tidak mengambil kisah ataupun tidak tahu akan perkara tersebut. Okey, jadi di sinilah peranan media dalam membela hak asasi manusia dengan menyuarakan perkara tersebut kepada pihak pemerintah bagi rakyat dengan menerbitkan perkara tersebut dalam media arus perdana agar pihak kerajaan mengambil tindakan terhadap perkara tersebut dan juga agar pemimpin ini mendengar luahan hati rakyatnya melalui platform media sosial. Terima kasih saudari Atikah. Jawapan saudari Atikah kongsikan sangat-sangat kena dengan situasi sekarang. So, okey, soalan yang seterusnya, cara kita nak menunjukkan tanggungjawab sebagai warga negara kepada negara. Boleh saudari Atikah kongsikan? Terima kasih. Seperti yang saya katakan tadi, iaitu adanya tanggungjawab mengundi.
Terdapat juga cara lain yang boleh kita tunjukkan bahawa kita ini merupakan seorang warga negara yang bertanggungjawab, iaitu dengan cara menunjukkan kita bertanggungjawab adalah dengan perasaan cinta dan juga bangga terhadap agama, bangsa dan juga negara. Okey, kita boleh menunjukkan rasa cinta ini akan negara dengan menjalinkan perpaduan yang erat antara satu sama lain. Okey, walaupun rakyat di Malaysia ini memiliki berbilang bangsa dan juga kaum serta mempunyai kepercayaan dan juga pegangan agama yang berbeza, namun kita dapat hidup dengan harmoni dan aman damai tanpa pergaduhan dan juga perbalahan sekiranya kita adanya tanggungjawab. Okey, kita telah menunjukkan teladan yang baik dengan menghormati bangsa dan juga agama kaum lain dengan menjaga penggunaan bahasa semasa kita bertutur ataupun menunjukkan tingkah laku yang baik agar ia tidak menyinggungkan perasaan orang lain. Okey, oleh itu, rakyat Malaysia ni terdiri daripada pelbagai ras dan juga kaum serta budaya. Kita tidak perlu memecahkan tembok perbezaan kaum ini dengan mengetepikan isu-isu yang sensitif, dan kita perlu menjalinkan silaturahim ini yang erat antara satu sama lain. Okey, apakah kesan sekiranya kita tidak menunjukkan tanggungjawab kita sebagai warga negara? Kesan tidak bertanggungjawab warga negara seperti tanggungjawab menunjukkan perasaan cinta dan juga bangga kepada negara, kesannya adalah sikap perkauman yang melampau. Kurang daripada keruntuhan struktur sosial di Malaysia ataupun perpecahan kaum di Malaysia mungkin akan menyebabkan aktiviti ekonomi ini tidak dapat berjalan dengan lancar, dan ia juga akan berhenti dengan serta-merta. Hal ini akan mengakibatkan negara mengalami kerugian ataupun defit, di mana perbelanjaan ini adalah melebihi pendapatan. Antara sebabnya apabila berlakunya kerusuhan kaum, kerajaan ini terpaksa membelanjakan banyak wang untuk mengamankan negara. Pada masa yang sama, pendapatan negara akan berkurang disebabkan oleh ekonomi yang terbantuk. Selain daripada itu, pelabur-pelabur juga akan menghentikan pelaburan mereka di Malaysia kerana mereka risau akan mengalami kerugian. Pelabur luar negara ingin melabur di Malaysia juga akan membatalkan hasrat mereka. Mata wang Malaysia juga akan jatuh teruk, di mana berlakunya ketidaktenteraman di Malaysia. Ramai akan meninggalkan negara Malaysia untuk mencari tempat yang lebih selamat, dan ini akan mengakibatkan duit ringgit Malaysia keluar adalah banyak daripada Malaysia. Okey, terima kasih Atika. Ini merupakan soalan yang terakhir. Apabila lagu kebangsaan kita dinyanyikan, kita wajar dan wajib untuk berdiri sebagai tanda hormat dan sebagainya. Sekiranya kita sedang memandu, bagaimana hendak menunjukkan hormat tersebut? Boleh saudari Atika kongsikan kepada kami semua. Okey, baiklah. Semasa memandu memang mustahil untuk kita berdiri untuk menunjukkan rasa hormat kita kepada lagu kebangsaan. Ini kerana keselamatan semasa memandu juga harus dijaga bagi mengelakkan berlakunya kemalangan dan juga kecederaan. Jadi cara kita untuk menunjukkan rasa hormat kita terhadap lagu kebangsaan ini adalah dengan mendengar lagu kebangsaan sehingga habis dan tidak menukar siaran yang lain, serta duduk dalam keadaan yang senyap. Ini adalah salah satu cara yang kita boleh gunakan sebagai cara untuk mengukuhkan penghayatan terhadap lagu kebangsaan, serta ia melambangkan juga semangat cinta dan juga bangga kita kepada negara. Okey, baiklah. Kita sudah sampai ke penghujung temu bual kali ini. Dapat saya simpulkan secara ringkas, warga negara yang kuat berpegang kepada disiplin dan etika serta nilai-nilai kerohanian, moral dan akhlak yang baik akan menjadikan cita-cita untuk mewujudkan sebuah negara yang maju dan harmoni terlaksana. Okey, terima kasih diucapkan kepada saudari Nurul Atika binti Muhammad Zamri sebagai panel kita pada hari ini, dan terima kasih juga kepada semua yang sudi mendengar dan setia bersama kami. Okey, baiklah. Jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum.